Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara dan kita sentiasa mahu mendapatkan pandangan pemikir-pemikir negara yang berada dalam suatu gugusan yang paling elok untuk dibincangkan, iaitu Majlis Profesor Negara. Dan kita ada ramai profesor di negara ini yang mempunyai pandangan mereka sendiri dan kepakaran mereka sendiri terhadap berbagai perkara. Malam ini saya ingin pinjam sedikit pandangan mereka untuk melihat kepada bajet baru-baru ini yang diumumkan pada Jumaat lepas. Esra Oni telah mengambil pendapat pelbagai lapisan masyarakat, 80 orang lebih pada hari Jumaat itu saja ketika bajet dibentangkan pre dan selepas. Tetapi hari ini saya nak ambil pandangan intelek, pemikir, kerana menuju ke depan ada pelbagai persaingan yang mungkin harus kita telusuri, bukan sahaja kepada bajet ini tetapi juga mungkin untuk rancangan Malaysia seterusnya, begitu juga sasaran 2020 wawasannya itu begitu hampir sekali sekarang ini, tetapi persaingan kita semakin meningkat naik. Oleh itu saya amat gembira kerana saya ada dua profesor, seorang lagi akan sekejap lagi sampai untuk membincangkan perkara ini, Profesor Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud, ahli jawatankuasa Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan MPN ataupun Majlis Profesor Negara. Terima kasih Prof datang pada malam ini. Saya juga ada Profesor Datuk Dr. Masur Muhammad Isa, AJK ataupun ahli jawatankuasa Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara. Saya tahu ada 7 strategi utama, ramai yang dah tahu, tapi saya nak ambil keluar mungkin pandangan awal. Prof sendiri melihat kedua-dua Prof lah terhadap bajet ini sepintas lalu, apa yang menarik ataupun mencuit fikiran Prof terhadap bajet ini bentangkan pada Jumaat lepas itu? Saya rasa, terima kasih Cik Kamarul. Saya rasa bajet ni ada kebaikan untuk semua orang daripada semua lapisan masyarakat, dan setiap sektor tu mendapat faedah daripada bajet ini. Itu seperti pintas lalu. Saya tertarik dengan beberapa perkara yang menyentuh pendidikan tinggi negara, misalnya My Brain 15 dan sebagainya, dan segi kesihatan juga. Secara kebetulan saya ini seorang pengamal kesihatan. Yeah. Dan juga dari segi pendidikan nampaknya ada perubahan sedikit dari segi penekanan ke pendidikan tu, dari segi komersialisasi dengan startup company dan sebagainya. Itu adalah satu yang positif untuk negara. Itu saya nak tanya itu kerana sekarang ni musim diumumkan pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita kadang-kadang melihat jauh benar Nobel tu dengan kita. Contohnya untuk tahun ini, kalau fiziologi dan perubatan atau medicine tu diberikan kepada GPS yang ada dalam minda ataupun otak kita. Rasa macam kompleks, tapi bila saya lihat 3 orang yang menang tu, 2 pengkaji asal tu tahun 70-an lagi mereka telah memulakan kajian itu, melihat tikus dan bagaimana tikus yang berada di tempat lain di bilik memberikan rangsangan yang berbeza pada bahagian otak yang berbeza. Jadi saya nak minta sebelum saya bagi kepada Profesor Datuk Dr. Mansur pandangan Prof tentang hal itu, kerana walaupun dalam bidang kesihatan kerap kali kita hanya melihat kepada kerusi untuk pelajar perubatan universiti, tetapi kurang dibincangkan tentang mungkin penyelidik dalam bidang perubatan yang bagi saya juga tak kurang pentingnya untuk kita membuka lembaran baru bagi negara. Memang betul. Tetapi kita mesti ingat bahawa untuk mendapatkan satu hadiah Nobel itu bukan masa yang amat panjang. Jadi kerja yang telah dijalankan berpuluh tahun yang lalu baru sekarang membuahkan hasil dalam dari segi hadiah Nobel. Dan di Malaysia ini terdapat program Nobel, Nobelist Mindset, Nobel Endeavour dan sebagainya yang mana kita cuba nak menanamkan cara-cara pemikiran seorang pemenang hadiah Nobel ni negara ini, dan ini adalah berkait dengan pendidikan secara fundamental, pendidikan yang makan masa yang lama, yang betul-betul berkelas tinggi dan sebagainya. Dan saya amat gembira sekali apabila tahun ini misalnya Thomson Reuters, iaitu satu badan yang mengiktirafkan penyelidikan yang terbaik di dunia, telah menobatkan 4 orang pendidik Malaysia sebagai antara highly cited researchers yang iaitu among the top 1%. Dan ada dari Universiti Melaya. Ada Universiti Melaya, ya. Saya pergi kepada Datuk Dr. Mansur, mungkin pandangan sepintas lalu dan apa yang menarik perhatian Prof sendiri tentang bajet Jumaat lepas diumumkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Kamarul dan juga kepada Majlis Profesor Negara. Saya melihat bajet 2015 ni begitu penting disebabkan dia merupakan tahun akhir rancangan Malaysia ke-10 dan kita akan menyambut rancangan Malaysia yang seterusnya yang merupakan rancangan Malaysia terakhir, pusingan terakhir, lab yang terakhir sebelum kita mencecah 2020.
Jadi peranan bajet 2015 ni begitu penting untuk menyediakan landasan. Sebenarnya landasan sudah pun disediakan sejak berterusan dalam rancangan jangka panjang Malaysia yang pertama, kedua, ketiga dan sekarang yang keempat dalam rancangan transformasi nasional ini. Tetapi peranan bajet 2015 ini begitu ketara dia punya kepentingannya kerana dia menyediakan landasan yang jangka pendek untuk kita melangkah ke rancangan Malaysia yang kelima yang seterusnya. Dan ditekankan di dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa kita memberi penekanan kepada dua aspek, iaitu pembangunan modal dan juga keperluan rakyat. Dan itu amat ketara dan jelas di dalam keseluruhan peruntukan yang diberikan di dalam bajet 2015. Boleh kata seperti yang disebut tadi, kesemua lapisan rakyat, daripada yang kecil kepada yang besar, yang tua, semuanya mendapat faedah dan nikmat daripadanya. Untuk pertumbuhan modal itu contohnya lah, ini ekonomi global tidak dapat dinafikan lagi era masa kini. Jadi pandangan Prof tentang hal itu kerana persaingan kita dengan negara lain yang mungkin mempunyai kelebihan-kelebihan lain. Indonesia misalnya begitu dekat kita, ada pasaran lebih besar berbanding dengan kita. Kalau kita lihat Vietnam juga begitu, Thailand, Singapura mungkin terlalu jauh dalam konteks bahawa mereka mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu kerana negara mereka kecil. Tapi kalau kita melihat dalam aspek itu, bagaimana strategi bajet ini untuk memastikan bahawa daya saing kita untuk menarik modal dari luar masuk ke dalam negara, kerana pertumbuhan seperti ini penting. Kita tidak mahu hanya kerajaan saja yang kita banyak bergantung pada modal kerajaan untuk melabur dalam sektor-sektor tertentu, tapi setengah sektor yang mungkin berpandangan jauh seperti yang kita lihat di hadiah Nobel. Saya pernah pergi ke hadiah Nobel 2 kali, tapi hadiah Nobel saya pergi kali pertama 98 tu, tahun yang 5 tahun selepas itu apabila saya pergi, mereka sudah pun memikirkan bagaimana nak mengkomersialkannya secara langsung. Sudah ada penyelidikan lain yang bergerak di atas hadiah Nobel yang diberikan pada tahun 98 itu contohnya. Jadi mungkin pandangan antarabangsa dan kemasukan aliran dari luar itu saya rasa begitu getir untuk Malaysia menuju ke depan. Memang betul. Sebenarnya perkara ini kita sudah sedari sejak lama lagi. Kita telah melalui satu proses yang amat panjang untuk membangun ekonomi. Kalau kita perhati sejarah ekonomi negara semasa kita mencapai kemerdekaan, diikuti oleh dasar ekonomi baru, masa itu kita asas pertanian. Kemudian kita mengadakan satu transformasi untuk mempergiat kegiatan industrialization. Pada masa itu kita sudah pun mula menarik pelabur-pelabur asing dengan mengumpan bahawa kita boroh adalah murah. Tetapi sekarang boroh kita tak murah lagi. Kalau kita nak bertanding berdasarkan gaji pekerja, kita mungkin tidak dapat bertanding dengan negara-negara jiran yang lain seperti Vietnam, Indonesia, Thailand. Kita pun sudah ada gaji minima sekarang. Lagi kita ada gaji minima. Tapi sebenarnya itu satu aspek yang dilihat oleh pelabur-pelabur asing. Aspek lain ialah produktiviti boroh itu. Mungkin pihak pelabur-pelabur asing tidak kisah membayar gaji yang tinggi asalkan mereka mendapat pulangan yang lebih. Produktivitinya itu. Satu bulan bekerja bagi orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi berdasarkan knowledge ekonomi dan sebagainya, sebab dia mempunyai kelayakan yang baik, mungkin menghasilkan produktiviti yang jauh lebih tinggi daripada 5 orang yang tidak mempunyai ilmu yang tinggi. Saya suka Prof cakap itu. Kita pergi rehat pertama kerana saya nak masukkan lagi seorang lagi profesor untuk meningkatkan lagi kualiti perbincangan pada malam ini. Tapi juga saya nak hubungkan, kalau kita nak orang bagi gaji lebih tinggi, hasilkan perkara yang lebih bernilai tinggi, produk atau perkhidmatan, maka modal instan itu juga penting. Dan kerana profesor-profesor semua begitu akrab dengan universiti, boleh juga kita bincangkan secara langsung dan tidak langsung tentang kualiti pendidikan dan harapan modal instan untuk menuju ke depan selepas ini.
Terima kasih banyak. Saya seronok berbincang dengan Profesor ni. Hebat. Saya nak memperkenalkan Profesor Dr. Nur Azina Ismail, AJK Kluster Ekonomi dan Pengurusan MPN juga. Terima kasih Prof kerana dapat akhirnya bersama kita. Kita tahu ada ribut kat KL, ada pokok tumbang dan sebagainya. Tapi mungkin saya dapatkan pandangan Prof dalam hal ini kerana saya rasa mungkin saya salah kan, ingatan saya mungkin tak sampai ke tahun 57, 60-an, 70-an, tapi mungkin ini kali pertama tonjangnya disebut secara khusus pembangunan wanita juga dimasukkan. Jadi saya nak minta pandangan Prof sebagai pakar dalam ekonomi dan pengurusan, tapi juga sebagai seorang wanita kerana ada fokus langsung. Apa yang mencuit hati Prof untuk bajet kali ini? Okey. Terima kasih ya. Sama-sama. Kerana menjemput saya. Apa yang saya dapat lihat pada bajet kali ini adalah mungkin wanita diberikan peluang untuk mendapat cuti, ya, semasa bekerja. Kita tahu ya, wanita agak susah dengan bekerja dan sebagainya, dengan kalau ada anak mereka terpaksa menjaga anak dan sebagainya. Di negara-negara luar ya, cuti untuk menjaga anak ini adalah lebih panjang. Ya, dan ada peluang kepada mereka untuk kembali bekerja semula selepas bercuti yang agak panjang. Jadi saya rasa kalau berbanding dengan cuti yang 3 bulan, ya, as compared to setahun, yang setahun ini agak efektif kerana mereka boleh mengatasi masalah-masalah yang mana tidak ada pembantu rumah dan sebagainya, ya, dan at the same time keep to the job. Ya, okey. Pada pandangan saya lah, ya, ini juga memberi peluang kepada mereka-mereka yang ingin mendapatkan peluang part time job, ya, untuk sementara, ya. Jadi pada mereka yang belum berpengalaman, ya, yang bekerja dan sebagainya, at least dia boleh menggunakan peluang ini untuk mendapatkan pengalaman kerja. Ini juga memberi peluang kepada mereka yang panggilnya tu tidak melihat, tidak mahu untuk bekerja dengan tetap. Ya. Mereka mahukan flexibility. Ya. Okey, dalam konteks itu Prof, saya ni baru pulang dari Tokyo untuk World Assembly of for Women buat pertama kali kerajaan Jepun menganjurkan kerana di bawah penstrukturan semula polisi ekonomi di bawah pemerintahan Shinzo Abe yang kedua ini, bahawa Abenomics tu ada Womenomics. Jadi persidangan itu hanya untuk itu, dan mereka meletakkan unjuran-unjuran ekonomi secara langsung. Jika dibebaskan kekangan terhadap wanita ni, mereka mengatakan bahawa 2, 3, 4% KDNK ataupun GDP itu boleh naik. Dan mereka juga meletakkan sasaran polisi spesifik seperti 200,000 tempat pusat jagaan harian anak diwujudkan dalam masa 6 tahun. Seperti kita yang telah bermula dulu dari mereka sebenarnya, mereka meletakkan sasaran 30% pembuat keputusan di peringkat tertinggi korporat dan sebagainya. Mungkin susulan kepada apa yang dibentangkan Jumaat lepas, mungkin polisi yang lebih spesifik perinciannya seperti itu jalannya, ataupun bagaimana pandangan Prof? Kerana ada juga yang kata, alah, kalau perempuan dan wanita semua hebat, tak payahlah kota, nanti rugi kalau lebih ramai daripada 30, mungkin 50% atau bagaimana? Okey. Pada pandangan saya, ya, peluang yang diberikan, ya, adalah amat penting untuk wanita. Memang wanita mempunyai kekangan kekeluargaan, tetapi tidak ramai juga yang panggilnya tu yang amat mempunyai potensi yang baik dalam bidang pekerjaan untuk maju sebagai sebagai pengarah ataupun ketua-ketua bahagian. Ya. Jadi sekiranya ada polisi-polisi di mana bantuan boleh diberikan kepada wanita, saya amat percaya bahawa dengan terlibatnya wanita dalam bidang pekerjaan akan membantu ekonomi Malaysia. Saya rasa mungkin ada pembincangan spesifik majlis profesor dalam hal ini nanti. Itu saya tunggu. Saya nak kembali kepada Profesor Dr. Wan Bugibal dalam konteks itu. Wanita ataupun tidak, sebenarnya kita bercakap tentang modal insan, sumber manusia menuju ke depan itu. Dan ini persaingannya begitu getir.
Kalau dilihat sumber tenaga, Korea tak ada banyak tenaga banyak diimport dari luar, tapi mereka masih berjaya bangkit. So kuasa ekonomi yang penting. Jadi bagaimana Prof melihat dalam aspek ini? Kerana kalau saya ambil wanita contohnya, kita tahu lebih pada 10 tahun dah apabila masuk ke IPT, 60 ke 70% tu konsistennya adalah pelajar-pelajar wanita. Tetapi apabila dilihat statistik mereka yang bekerja, ia tidak mewakili peratusan yang sama, maka ada drop out ataupun keciciran daripada situ. Dan yang keduanya, kalau inilah pemikir-pemikir yang paling tinggi 70% ini, kita mahukan mereka berada dalam posisi di mana mereka boleh menyumbangkan yang terbaik. Tapi ramai yang memilih untuk berada di rumah atau sebagainya kerana apa jua kekangan. Jadi pandangan Prof lah hal ini. Ini bukanlah satu fenomena yang hanya terdapat di Malaysia. Di Timur Tengah pun, apabila saya ke Timur Tengah, saya dapati keadaan yang serupa. Jadi di mana wanita yang masuk ke universiti itu ramai, lebih ramai daripada lelaki lagi. Tapi apabila di dalam pasaran pekerjaan tu, kita dapati bahawa ramai daripada wanita itu tidak keluar bekerja dan tidak menggunakan latihan yang telah digunakan. Jadi berbalik kepada soalan tu, saya rasa dari segi setengah-setengah sektor tu bukan tak ada ramai wanita dalam sektor tersebut, tetapi yang wanita yang dalam kedudukan yang boleh mempengaruhi keputusan, yang decision making proses, yang itu yang kurang, bukannya setakat yang menjadi pekerja biasa dan sebagainya. Sebab tu langkah kerajaan untuk memastikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam membuat keputusan tu. Yang tu yang penting tu. Kalau kita lapiskan atas tu STEM, sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, bagaimana pula Prof? Kerana itu begitu jelas. Walaupun sebelum bajet itu, dalam kunjungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke New York pun itu perbincangannya. Dan kita masuk dalam Global STEM Alliance itu. Dalam bajet ini juga diletakkan juga perkara itu. Dan ini begitu penting. Saya mendengar peserta industri dalam perbincangan Town Hall Awani minggu lepas itu berkata bahawa sudah ada pun kerja. Berbelas ribu perkara ini sudah sedia, tunggu orang nak masuk saja sebenarnya. Jadi itu cabarannya. Dari segi pekerja macam mana? Yang menggunakan STEM, kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi, okey. Kalau dilihat dari segi peratus yang mengambil STEM di sekolah misalnya, itu adalah menjadi satu trend yang amat membimbangkan kami di universiti. Sebab di universiti kita dapati bahawa kurang daripada 30% yang jurusan STEM di sekolah. Dan ini menyebabkan feeder group ataupun yang kumpulan yang masuki universiti untuk masuki jurusan sains dan teknologi itu kurang daripada biasa. Dan ini adalah satu trend yang saya rasa amat membimbangkan. Sebabkan penekanan yang lebih kepada pendidikan dalam teknologi tinggi dan untuk kita menarik pelaburan dalam teknologi tinggi di negara kita memerlukan kita mempunyai satu workforce ataupun tenaga kerja yang cukup terlatih dalam STEM ini. Dan saya rasa bajet ni sedikit sebanyak telah menyumbang kepada pembangunan STEM ini sendiri. Saya juga tertarik kepada My Brain 15 yang mana sekarang dibuka kepada bukan sahaja kepada private sector ataupun sektor swasta, tetapi juga dibuka kepada sektor awam. Dan ini adalah sesuatu yang amat mengujakan kami di universiti. Sebab ini akan membolehkan lagi ramai yang terlatih pada peringkat PhD di peringkat kaki tangan pengurusan profesional misalnya. Prof, komen tentang mengenai dengan peluang pekerjaan untuk kaum wanita di Malaysia, saya tidak nampak ada apa-apa sekatan yang nyata sebenarnya. Jadi mungkin keengganan kaum wanita untuk memasuki alam pekerjaan yang di peringkat pembuat keputusan itu mungkin disebabkan faktor-faktor lain. Dia tidak ada apa yang kita panggil istilahkan dengan glass ceiling yang menjadi begitu serius di negara Timur Tengah seperti yang disebutkan tadi, di mana peratusan wanita di peringkat jawatan tinggi begitu kecil. Di Malaysia ini saya rasa terutama di Universiti Melaya umpamanya ramai dekan-dekan wanita. Satu ketika dulu lebih daripada 50% dekan adalah wanita. So kita beri peluang. Siapa yang mampu kita beri peluang. Mungkin mereka lihat bilangan dalam Senat dengan Naib Chancellor itu juga dengan timbalan Naib Chancellor. ada satu. Itu membuat keputusan. Tapi saya nak sambung poin tadi. Maksud saya tadi mungkin ada kekangan lain.
Jadi saya ada juga beberapa orang kawan yang memberitahu saya dia tidak mahu isterinya bekerja walaupun isterinya seorang graduan. Okey. Kenapa? Dia kata nak jaga anak, menjadi pengurus rumah tangga. Biarlah saya mempunyai pengurus rumah tangga yang mempunyai kelayakan, master degree umpamanya. Ini akan menjadikan family dia lebih maju, lebih baik. Itu juga dipengaruhi budaya dan juga Sebahagian budaya, sebahagian lagi kekangan yang nyata seperti pusat penjagaan anak-anak. Saya Kualiti rasa dan masih kuantiti, belum meluas diadakan di institusi-institusi yang mana membolehkan ibu-ibu yang mempunyai anak kecil meletakkan anak dia dan sambil bekerja. Ramai yang akan setuju dengan Prof. Saya perlu pergi rehat yang kedua, tapi apabila kembali nanti saya nak buka tentang kualiti institusi pendidikan, kerana saya rasa seorang yang betul di sini untuk membincangkannya. Ada yang kata kita tak ada dalam ranking lah, ada yang kata bahasa Inggeris pun macam ni, sudahkan mata pelajaran yang rasmi itu soft skill, misalnya keupayaan berkomunikasi, keupayaan untuk berdebat, berdiskusi, membuat persembahan. Bagaimana kita nak semua itu? Kerana saya rasa bajet ini sudah menyediakan pentas untuk kita berlari ke depan dalam nilai rantaian ekonomi lebih tinggi. Tapi macam Prof katalah, kalau tak ada tenaga nak berlari ke depan itu, maka ekosistem itu akan kekurangan inersia ataupun tenaga. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih lagi menonton dialog pemikir negara. Kita ada ribuan profesor, 3 daripadanya ada bersama dengan saya hari ini untuk membincangkan dan memberikan komen dan fikiran mereka tentang bajet yang baru dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Jumaat lepas. Jadi saya nak masukkan aspek kualiti pendidikan negara. Ada disebutkan dalam ni, sekolah amanah pun disebutkan lagi, dan saya sendiri secara peribadi memang setuju dengan konsep sekolah amanah. Saya pergi ke persidangan ketiga sekolah amanah baru-baru ini, dan pada umur 12, 14, 15, saya rasa saya tidak boleh pernah berdiri di depan halayak yang begitu ramai dan memberikan buah fikiran dan pendapat. Tapi pelajar-pelajar sekolah amanah tanya, berjaya membuat dengan jayanya, dan kita perlukan lebih daripada itu. Dan itu antara kritikan terhadap sistem pendidikan arus perdana kita, yang walaupun mereka keluar dengan CGPA 4.0 ataupun 4 flat, tapi tak boleh nak memberikan buah fikiran dan sebagainya. Jadi saya membuka diskusi ini kepada tahap ini untuk bagaimana kita nak melihat pada kualiti institusi pendidikan kita sekarang. Ya. Saya lihat ini daripada beberapa sudut. Tetapi salah satu daripada sudut yang ingin saya tarikkan perhatian, kalau daripada tracer study yang dijalankan tiap-tiap tahun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, antara faktor utama yang menentukan keboleh pasaran graduan itu daripada universiti adalah kebolehan berkomunikasi, terutama sekali berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya lihat dalam bajet ini, di mana terdapat penekanan yang lebih kepada berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, tahap muid kemudian dinaikkan, saya rasa itu adalah satu langkah yang amat baik sekali. Dan ini akan memaksakan graduan kita untuk meningkatkan lagi taraf kebolehan mereka dalam bahasa Inggeris. Tapi saya nak balik kepada kebolehan mengkritik, berfikir secara kritis dan sebagainya. Saya rasa ini adalah satu yang akan memakan masa yang panjang. Sebab benih-benihnya disemai masa di sekolah lagi. Jadi bukan masa di universiti saja. Jadi untuk kami di universiti, untuk mengubahkan cara pemikiran mereka supaya selepas 11 tahun selepas 11 tahun di sekolah adalah agak sukar sekali. Itu yang saya boleh kata. Prof? Makanya mungkin ini juga menjadi penyebab berlakunya pelajar-pelajar bangsa asing yang tidak ataupun enggan pergi ke sekolah kebangsaan, walaupun banyak bajet yang besar diperuntukkan kepada sekolah kebangsaan, tetapi dia tidak memberi keberkesanan seperti yang sedang berlaku di sekolah mana. Mana dia ada ruang untuk kita memperbaiki aliran perdana di sekolah kebangsaan itu. Itu yang saya nampak sekarang ini. Dalam konteks itu, Prof, kalau saya lihat tumpuan khusus untuk membolehkan
graduan berbicara bahasa Inggeris dengan baik, mempunyai kemahiran bertutur, mempunyai kemahiran menulis dengan baik. Tidakkah ini sepatutnya bila masuk saja dalam universiti semester pertama lagi, apabila terdedah dengan sistem tutorial berbanding dengan sistem guru bercakap di depan itu sudah pun sepatutnya diasah. Dan bukan itu saja, jika daripada semester pertama lagi mereka terus terpaksa berhadapan dengan industri misalnya. Dan dalam bajet ini juga diletakkan itu penambahbaikan kurikulum dan program latihan kemahiran melalui kerjasama universiti, entiti kerajaan dan industri. Jadi dalam konteks itu, di mana kita sekarang dah ini, kadang-kadang senang kita nak cakap kerjasama, tapi apabila kita nak melakukannya ada pelbagai kekangan. Ada yang bermula pada tengok universiti di luar, mereka dengan bandar tu sekali, tapi universiti kita temboknya tinggi, ada pengawal, orang takut nak masuk. Itu gambaran fizikal lah. Tapi gambaran dalam fikiran misalnya, memang ada jurang sekarang ni cara interaksi di antara universiti masyarakat luar, ataupun itu hanya persepsi orang macam saya berada di luar? Pandangan Prof. Saya rasa persepsi itu agak benar. Ya, sebenarnya penglibatan industri dalam pendidikan sepatutnya diperkenalkan pada tahap yang lebih awal, seperti di sekolah. Ya, dengan itu pelajar-pelajar mempunyai pilihan untuk ke mana ataupun mereka ini diperkenalkan apakah kejayaan-kejayaan yang boleh mereka lakukan, ya, selain daripada the normal ones lah, yang guru, doktor dan sebagainya. Ya, jadi dengan ada participation daripada industri, saya rasa ianya akan memberikan manfaat yang lebih. Begitu juga dalam di universiti, ya, peranan ataupun kolaborasi antara universiti dan industri perlu diperkuatkan lagi, sebab universiti ada tenaga pengajar, di mana penyelidikan dilakukan. Sesetengah perkara industri memerlukan input daripada universiti. So ini adalah amat penting. Begitu juga penyelidikan di universiti tidak bermakna kalau tidak ada input daripada industri. Itu saya nak ambil contoh Stanford. Tanpa Universiti Stanford itu, mungkin Silicon Valley itu tak jadi macam ni. Ya. Kalau kita sebut Twitter, Facebook, garapan sentuhan daripada universiti itu ada, walaupun mungkin kita tak nampak di depannya. Dan saya lihat artikel Forbes hari itu, kalau seluruh keluaran Stanford ini dikira dalam syarikat berjaya mereka itu, maka mereka antara 10 negara yang paling kuat di dunia dalam bentuk ekonomi, negara Stanford. Jadi kita bukanlah nak meniru, tapi tidakkah itu satu benchmark atau penanda aras yang kita boleh lihat dan kita boleh cuba lakukan dalam konteks itu, Prof? Ya. Of course, kalau saya kata Stanford dan MIT adalah merupakan kes-kes yang memang exceptional, yang bukan secara kebiasaannya. Tetapi langkah kerajaan untuk merapatkan lagi industri dengan pendidikan tinggi negara adalah amat wajar sekali. Saya pun sebagai Timbalan Chancellor Pendidikan misalnya, memang pendapat daripada awal lagi, apabila kita melakukan pendidikan, sekiranya ia tidak mendatangkan impak kepada industri, kepada masyarakat, kepada negara, sebenarnya kita patut fikir dua kali sama ada nak memulakan pendidikan tersebut atau tidak. Dan untuk mendatangkan impak ini, kita perlu menghadap industri atau perlu berhubung dengan industri untuk menentukan apakah sebenarnya yang diperlukan oleh industri. Bukan saja orang kata suka-suka sendiri nak buat pendidikan. Saya nak pergi rehat yang seterusnya, tapi apabila kembali saya nak bagi peluang luahan hati profesor dan pemikiran ini kerana pandangan dari dalam universiti dan institusi pengajian tinggi, kerana kadang-kadang industri ini pun ada banyak masalahnya juga. Tak semudah itu untuk saya ada pendidikan ini bawa ke industri. Jadi mungkin saya nak minta pandangan dari dalam tentang perkara ini. Contohnya boleh saya lihat macam bila kita ada hospital di dalam universiti seperti Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita nampak percampuran itu berlaku dengan pesatnya kerana mereka ada pegang dua topi lah pada masa yang serentak. Tapi macam mana kita nak lakukan itu untuk pelbagai sektor lain? Contohnya bidang farmasi, bidang juruteraan, bidang sains sosial, ekonomi dan pengurusan misalnya. Itu kita bincangkan selepas ini.
Kami masih lagi membincangkan tentang bajet, tapi kita keluar dari hanya kepompong, debit kredit, polisi siapa dapat peruntukan, kita melihat perkara yang lebih tinggi. Kerana saya bersama dengan profesor-profesor negara dalam konteks ini, dan saya ingin terus dalam kita membahaskan ataupun berdiskusi tentang pendidikan negara ini. Cara untuk meningkatkan lagi adalah dengan ada modal ihsan yang lebih berkelulusan tinggi. Kita tahu under My Brain 15 nanti kita mengharapkan lebih 60,000 pemegang PhD misalnya. Tapi bagaimana itu memberi kaitan pada pandangan orang dalam universiti, kerana tak semudah itu juga untuk industri menerimanya. Mungkin bagi setengah bidang ya, kejuruteraan dan sebagainya, tapi kalau bidang saya misalnya, kalau dia seorang wartawan, kalau dia ada PhD pun tapi dia tidak boleh pemikiran kritis, tidak boleh menulis sebaik orang yang tidak pernah pun pergi ke universiti, maka itu tidak memberikan sebarang makna. Jadi bagaimana kita nak strategikkan pertambahan ilmuwan lulusan tinggi yang kita ada ni, Prof? Ya. Salah satu langkah yang saya rasa patut kita adakan adalah mengadakan industri itu sendiri di universiti. Iaitu membawa industri itu supaya ia menjadi sebahagian dan sebati dengan universiti itu sendiri. Yang tu saya rasa pada waktu ini belum lagi berlaku di mana-mana universiti di Malaysia yang secara untuk pada skala yang besar. Mungkin skala yang kecil sekarang ada terjadi. Dan kedua, saya rasa adalah untuk memastikan bahawa industri itu sendiri mempunyai input tentang apa jenis graduan yang kita perlukan. Bukan saja bilangan graduan yang perlu kita lahirkan. 60,000 tu nampak macam angka yang besar. Tetapi apakah jenis graduan dan sama ada graduan ini mempunyai satu skill set ataupun kemahiran yang transdisciplinary. Sebab secara tradisinya universiti-universiti di Malaysia mempunyai bidang-bidang tradisional di mana kita belajar ekonomi, kita belajar bisnes, kita belajar perubatan dan sebagainya. Tetapi kurang bidang-bidang yang transdisciplinary yang amat diperlukan pada pasaran kerja sekarang. So maknanya kalau ada pakar fizik tapi dia juga pandai ekonomi dan pengurusan, maka dia boleh membina syarikat sendiri, contohnya lah. Dan sejak saya pergi ke Anugerah Nobel di Sweden, saya tak pernah mendengar lagi seorang pemenang ataupun saintis yang menang itu tidak mengucapkan penghargaan kepada saintis-saintis lain yang walaupun tidak diberikan hadiah itu, tapi mereka mengakui bahawa contohnya kalau dia melihat bagaimana sel berhubung dengan sel yang lain, mereka memberikan terima kasih kepada saintis di negara lain, contohnya di Jepun yang berjaya mencipta sejenis dye ini yang membolehkan mikroskop elektron itu melihat pada pergerakan-pergerakan tertentu dalam sel-sel itu. Maka multidisciplinary, pelbagai disiplin ini mungkin satu perkara yang perlu kita pastikan berlaku untuk kita menghargai sasaran-sasaran yang ada dalam bajet ni, Prof. Ya, secara tradisinya pendidikan di peringkat PhD adalah untuk melatih tenaga-tenaga pengajar di universiti. Tetapi saya sekarang ni sudah tiba masanya kita keluar daripada pemikiran yang sedemikian. Memang kita perlu melatih training the trainers, melatih pensyarah-pensyarah supaya ke semua universiti kita diajar oleh mereka yang mempunyai kelayakan yang sewajarnya. Tetapi apa yang saya kata kita perlu keluar daripada pemikiran tadi ialah untuk menghasilkan graduan PhD yang multidisciplinary seperti yang diperkatakan tadi, ataupun dan juga untuk mereka yang bukan saja berhasrat untuk bekerja di universiti tetapi bekerja sendiri ataupun bekerja di bidang pertanian ataupun di sektor swasta. Mereka juga perlu mempunyai kegunaan yang besar sekiranya mereka mempunyai kelayakan di peringkat PhD. PhD ini sebenarnya memberi latihan dan disiplin untuk membuat kajian, melihat masalah, mengkaji apa punca masalah dan mencadangkan penyelesaiannya. Bagaimana. Dan apabila dia ini multidisciplinary pula, tentunya hasil daripada kajiannya itu akan dinilai oleh rakan-rakan yang mempunyai kemampuan juga. Makanya seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan anugerah Nobel memerlukan gestation period yang lama. Sebab satu idea itu perlu diadakan proses seasoningnya, lontaran idea, pengujian dia, orang lain cuba, mana dia sudah melalui satu proses yang lama supaya dia menjadi sesuatu yang teruji hasilnya, baru dipertimbangkan anugerah. Bukan
keluar-keluar saja hasil penyidikan terus mendapat pertimbangan anugerah. Tak begitu. Tujuan saya membawa bangkitkan perkara itu juga kerana sekarang ni globalisasi itu semakin rancak dan tahun depan pun kita melihat kepada ASEAN. Jadi kolaborasi, kita mungkin mempunyai sumber yang terhad berbanding dengan beberapa negara lain. Jadi kalau kita melihat kepada kerjasama, rangkaian, mungkin perkara itu tidak ada di Malaysia tapi ada di negara jiran misalnya, dan pemikiran-pemikiran seperti ini memerlukan wawasan untuk melihat keluar daripada kata orang comfort zone, zon selesa itu. Pandangan Prof dalam hal ini kerana kalau ini tidak dirancak perbincangannya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, bagaimana mungkin selepas hanya 3, 5, 6, 7, 8 tahun mereka mengambil ijazah PhD, tiba-tiba mereka balik dengan perasaan berkobar-kobar untuk bekerjasama dan sebagainya. Yang kerap saya dengar, mereka memikirkan nak bekerja dan berapa gajinya, nak kerja kat mana. Mungkin role model ini, macam sekarang saya terima kasih kita ada Majlis Profesor Negara. Kita perlukan tokoh-tokoh yang telah pun membuka ruang supaya mereka rasa terpanggil untuk orang lain juga mengikuti jalan yang sama. Di Lembah Silikon misalnya, mereka mempunyai tokoh-tokoh ini kerana ada yang berjaya 2-3 tahun buat syarikat dan syarikat itu dibeli dengan harga $1 bilion mereka dan sebagainya. Pandangan Prof dalam hal ini kerana bukan saja landasan fizikal, tetapi landasan pemikiran untuk mereka yang berada di universiti ini mempunyai ruang wawasan yang lebih besar. Ya, saya setuju dengan pendapat tersebut. Masalahnya sekarang kita kesedaran tu tidak ada. Sama ada daripada pihak universiti, bukan tidak ada ya, kurang ya. Sama ada daripada pihak universiti dan industri dan juga pengguna. Ya, konsep yang triple helix ya. Okay. Saya rasa perlu diberi kesedaran tentang konsep ini. Yang mana pengguna memerlukan produk. Okay. Ya, industri mungkin akan mengeluarkan produk ataupun meminta bantuan universiti untuk mengeluarkan produk tersebut. Ya, jadi masalahnya sekarang yang menjadi halangan adalah kadang-kadang industri tidak mahu melaburkan masa, tenaga dan juga mungkin wang ya untuk perkara-perkara sebegini. Dan universiti pula sebab dia daripada asalnya very traditional seperti Prof Awang cakap ya, kajian-kajian yang dilakukan tidak mengambil kira pandangan industri ataupun pandangan customer ya. Tadi Prof ada cakap tentang nak bawa industri masuk dalam universiti. Saya ingat sejak beberapa tahun lalu kebanyakan IPTA terutamanya yang awam 20 ni mereka ada institusi sendiri, U-Science Holding lah untuk mengkomersialkan, tapi masih lagi pengkomersialan itu berada pada angka satu tunggal, tidaknya 20 ke 30%. Dalam konteks itu bagaimana kita nak bawa industri masuk dalam universiti ni, Prof? Kerana kalau Prof boleh kembangkan sedikit perkara itu, saya rasa mungkin tambahan tumpuannya pada usahawan baru yang mungkin mencari tapak, maka universiti itu elok untuk menjadi payung dahulu dan kemudian bergerak ke depan. Kerana saya rasa dalam teknologi baru lah, dalam ICT lah, kita mungkin boleh mendapat kelebihan hal ini. Prof, tahan dulu sekejap, saya pergi rehat. Lepas kita kembali, kita bincangkan perkara ini kerana mungkin universiti tidak lagi hanya mengeluarkan mereka yang mahu kelulusan kertas untuk diambil bekerja sandarannya, tetapi untuk mereka ada wawasan sendiri dan boleh menjadi usahawan sendiri. Itu kita bincangkan selepas ini. Malam ni sebenarnya saya nak cakap pasal 7 strategi utama bajet juga, tapi saya dah ubah strategi saya kerana kita memerlukan kebolehan dan fleksibiliti dalam cabaran ekonomi moden ni. Saya nak fokuskan banyak pada institusi pendidikan dan bagaimana kita nak merubah modal Islam menuju ke depan itu. Dan dalam konteks ini, universiti kita tengok sekarang untuk lahirkan usahawan. Bukan saja mereka yang ada ijazah sarjana muda, master, PhD, tapi mereka yang mampu keluar dan bina syarikat sendiri seperti Google, Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya.
Tapi Jack Ma orang kata antara orang terkaya dunia sekarang ni Alibaba tak ada pun kelulusan tinggi. Jadi pandangan Prof Awang bagaimana dalam hal ini? Ya. Saya rasa untuk mengubah ni kita mesti mengubahkan paradigma kita di universiti. Iaitu tradisi pelajar-pelajar kita apabila masuk universiti adalah pelajar yang risk averse, yang takut gagal. Jadi mereka ini akan hanya menumpukan kepada mata pelajaran untuk mendapatkan A, lulus dan sebagainya. Kita perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar ini mempunyai mindset ataupun pemikiran di mana mereka tidak takut untuk gagal. Okay. Kalau seperti Bill Gates dulu, tidak habis degree beliau. Tapi beliau menjadi founder untuk Microsoft. Dia nak kejar apa dia nak kejar. Apa yang dia nak kejar. Dia tak takut untuk kejarkan impian dia sendiri dan tak takut akan kegagalan. Macam Jack Ma, Alibaba.com sekarang dia punya IPO. Buat saja. Jadi tak takut. Macam mana kita nak buat tu? Kita nak ubah kurikulum ke? Kita nak ubah sistem ke? Macam mana tu, Prof? Saya rasa kita perlu ubah sistem daripada pendidikan di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah ini. Kurangkan penekanan kepada pencapaian mendapatkan berapa 11A, 12A dan sebagainya. Pengejaran mendapatkan A ini akan hanya membuatkan pemikiran tidak takut akan gagal. Jadi mereka hanya menumpukan benda yang adakah universiti akan membenarkan mereka yang tak dapat CGPA 4, tapi kalau kita tengok projek yang mereka buat, skill bertutur dan sebagainya itu bagus, boleh diberi peluang untuk masuk, tidak hanya mendapat 4.0 sebenarnya. Sebenarnya sebab tu sekarang ni selama 2 tahun sekarang Universiti Melaya sendiri kita bukan hanya menumpukan kepada CGPA saja. Okay. Kita ada interview untuk setiap pemohon yang ingin memasuki UM. Okay. Kita nak tengok macam mana dia berkomunikasi. Jadi kalau kurang yang daripada segi GPA tu dia kurang daripada 3 misalnya, tapi beliau mempunyai keinginan dan yang membara begitu nak masuk universiti dan boleh berkomunikasi dengan baik, kita beri kelebihan markah kepada. Okey. Saya nak bagi pada Prof wanita tunggal malam ini kerana 70% lah secara peratus wanita yang masuk IPT kita ni. Ya. Okey. Ini adalah soalan yang agak tipu mak saya. Okey. Pada pandangan saya lah sistem pendidikan kita seperti mana yang Prof Awang nyatakan tadi lebih kepada exam oriented. Okay. Ya, kita tidak create creativity dan juga kita tak appreciate panggilnya tu sekiranya ada soalan ataupun ini bergantung kepada culture jugalah ya, di mana pelajar-pelajar kita tidak berani menanyakan soalan kepada guru. Sampai sekarang pun masih barisan belakang penuh daripada barisan depan. Kerana takut disoal bersyarah dan sebagainya. Ya. Okay. Ini tambah pula dengan kualiti hidup yang selesa. Okay. Ya, kalau dulu-dulu kita tahu ya, kita hidup susah. Jadi kita perlu berusaha dengan lebih tekun. Ya, cuma sekarang anak-anak sekarang mereka pergi ke sekolah dihantar. Ya, kalau exam ada skema. Okay. Jadi ini menyebabkan pelajar-pelajar ini kurang daya saing dan juga kurang independen. Prof, saya saja nak ambil pendekatan berbeza kerana saya lihat kalau kita meneruskan cara yang sama, maka kita akan dapat keputusan yang sama. Contohnya, tetapi kalau kita lihat negara Skandinavia, cuti bersalin itu, cuti untuk ibu bapa bukan hanya pada ibu. Bapa juga boleh ambil 3 bulan dan ibu boleh kembali bekerja dan bapa yang tinggal di rumah. Mungkin itu menimbulkan sedikit kontroversi lah kalau dilakukan di Malaysia, tapi motifnya itu menunjukkan bahawa merit itu diberi peluang. Tidak semestinya hanya kerana gender maka ketinggalan untuk bersaing misalnya. Dan dalam konteks itu kita mungkin memerlukan sedikit perubahan-perubahan yang radikal tapi terkawal untuk memastikan perkara itu berlaku pada pandangan Prof hal ini. Okey, saya ingin berbalik semula kepada kemudahan untuk mendapatkan cuti bersalin dan sebagainya bagi pihak lelaki dan juga perempuan. Okey, mungkin di negara-negara tersebut sebab yang ianya diberikan bukanlah disebabkan oleh hendak meningkatkan kualiti pekerjaan dan sebagainya, tetapi lebih kepada sokongan yang ada pada kualiti negara hidup tersebut, kualiti hidup. Tapi mungkin mereka boleh melakukannya kerana di Sweden lebih 50% YB atau ahli parlimen mereka wanita.
Itu tidak di sini. Jadi sebab itu tentang pembuat keputusan itu bukan hanya kerana nombor, tetapi jika tidak ada pemikiran, maka empati terhadap wanita itu tak ada. Tapi tak apa, kita simpan kejap wanita. Saya nak bagi Prof, kita ada 2-3 minit lagi sebelum kita habiskan. Dalam aspek pandangan Prof, bagaimana mungkin kita boleh mendapat, kerana asasnya sudah ada dalam bajet ini, tapi kita nak keputusan yang lebih cepat dan lebih bertingkat lagi kualitinya. Ya, bajet 2015 ni ada menyebut beberapa aspek yang berkaitan dengan kebolehpasaran graduan universiti. Ya. Terutamanya mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Tetapi kita perlu ingat, untuk mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris ini, kita perlu menyediakan faktor-faktor sokongan, terutamanya pelajar daripada luar bandar umpamanya. Jadi kita harus memberi guru-guru yang terlatih di kawasan luar bandar dan sebagainya. Setelah itu selesai, pengetahuan yang bagus dalam bahasa Inggeris tidak semestinya pelajar itu boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris. Ya. Sebab komunikasi ini dia bergantung kepada Praktiknya. Praktiknya, Kalau tak keyakinan guna, diri. tak Keyakinan boleh lah diri, ada idea, daring dan sebagainya, sanggup mengambil risiko dan sebagainya. Ini semua faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu boleh berkomunikasi dengan baik. Walaupun dia mungkin pengetahuan bahasa dia average saja, tidak perfect. Tetapi dia boleh berkomunikasi sebab dia mempunyai keyakinan dan idea yang hendak dikongsi bersama-sama. Jadi mungkin penyelesaian ke arah ini adalah perlu kita buat secara menyeluruh. Perkongsian atau kolaborasi di antara institusi pendidikan dengan industri merupakan satu langkah yang saya rasa cukup bijak kerana mendedahkan seseorang murid itu daripada awal sampai ke peringkat universiti. Jadi pemikiran dia itu tidak lagi harapnya terkongkong dengan mesti dapat A, mesti dapat A, mesti dapat A. Sebelum saya habiskan 1 minit ni, Prof Awang, UM boleh menjadi bagaikan Stanford untuk remaja, muda-mudi, generasi Y di Lembah Kelang ni contohnya. InsyaAllah. Sebab dari segi pengemunculan dan entrepreneurship yang terjalankan di UM, kita juga telah mengadakan satu program di mana entrepreneur itu kita galakkan usahawan muda itu daripada pelajar-pelajar first degree sendiri. Jadi kita ada program di mana kita bagi sokongan, pendedahan dan juga sedikit modal pusingan supaya mereka lebih berjaya. Jadi kita harap ini akan lebih lagi mendorong mereka untuk mengambil risiko dan menjadi usahawan pada peringkat awal lagi sebelum mereka meninggalkan universiti itu sendiri. Okey, terima kasih banyak kepada ketiga-tiga profesor. Itu sahaja masa yang ada. Kalau boleh saya nak bagi 24 jam untuk profesor-profesor semua. Kerana kita sentiasa memerlukan perdebatan, diskusi dan perbahasan tentang topik-topik seperti ini untuk mengeluarkan lebih banyak dan dalam lagi kefahaman. Dan mungkin insya-Allah kita akan terbitkan perbincangan yang lebih menjurus daripada perbincangan yang besar ini, dan itu saya berharap kepada ahli jawatankuasa ekonomi pengurusan dan kluster di dalam Majlis Profesor Negara untuk memberikan kepada kami pemikir-pemikir negara yang lain boleh meneruskan perbincangan ini. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun terus buat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android Astro Awani. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih banyak.